أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang ini untuk live. Yang ini untuk live. Ya, ya. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini seperti biasa masih lagi kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah dapat sama-sama kita meneruskan program kita insya-Allah. Begitu juga selawat dan salam hendaklah sentiasa kita ucapkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya serta mereka yang mengikuti perjalanan mereka itu hingga ke hampir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan kata Syekh Syuhaimi rahimahullahu ta'ala, kita masih lagi dalam perbincangan harus pada hak Rasul-Rasul itu bersifat ia dengan sifat kemanusiaan yang tidak menjatuh martabat mereka itu. Harus. Kata Syekh Syuhaimi rahimahullahu ta'ala, dan jangan kita berpegang kepada barang yang disebutkan akan dia, akan barang tadi ni, oleh segala yang jahil. Oleh segala yang jahil, yakni oleh segala orang yang jahil, mu'arriqin, daripada segala orang yang buat sejarah, membuat ilmu sejarah, dan mufassirin, yakni orang yang membuat tafsir, buat tafsir daripada Quran dan hadis. Dia menafsir ayat Quran dan hadis tapi dia dalam keadaan jahil. Dia tidak ada ilmu alat untuk memahami Quran dan memahami hadis. Jangan kita berpegang tadi daripada mensifatkan mereka itu segala rasul. Akan setengah daripada anbiya itu, sebahagian daripada nabi-nabi itu mensifat dengan kekurangan. Ada juga buku-buku sejarah ni dia cerita kata rasul-rasul, nabi-nabi ini bersifat dengan sifat kekurangan. Jangan kita terpengaruh, jangan kita berpegang dengan pandangan puak-puak sejarah dan puak-puak yang menafsirkan Quran dan hadis yang jahil, yang tidak mempunyai alat. Ilmu-ilmu alat ni tak ada. Dia terjemah spontan gitu. Yang tiada patut, segala kekurangan tadi yang tidak patut pada hak mereka itu segala anbiya, rasul. Contohnya seperti hikayat Nabi Ayyub. Kan Nabi Ayyub ni ditimpa penyakit. Kalau ikut dalam buku-buku yang dia orang cerita ni, Nabi Ayyub ditimpa penyakit sehingga orang pulau dia, orang buat keputusan halau keluar daripada kampung dia, daerah dia. Gitu. Kita jangan terpengaruh, jangan berpegang dengan cerita-cerita sejarah ni, jangan. Yang ni nak kena mengaji ilmu usuluddin baru kita boleh lepas, boleh mengelak daripada cerita ni.
Dan kisah Nabi Allah Daud, dia ada kisah dia lah. Dan Nabi Yaqub. Nabi Daud ni saya lupa. Kalau Nabi Yaqub ni masalah mata. Dicerita oleh puak-puak sejarah kata Nabi Yaqub ni buta. Sebab apa? Sebab duk teringat Nabi Allah Yusuf alaihi salam, anak dia yang depa campak masuk dalam telaga tu. Lepas tu apa nama ni, dijual ke Mesir tu. Ni anak yang dia sayang ni, terlampau sayang. Akhir kali dia menangis. Dalam sejarah kata buta. Jadi buta ni sifat kekurangan ni. Ya, kekurangan membawa kepada martabat orang buta. Buta ni dalam masyarakat ni orang tak pandang tak mana buta ni. Dan Syuaib, ni pun saya tak ingat juga cerita Nabi Syuaib ni. Ada cerita dia. Jadi kadang-kadang ada Nabi ni dia macam buat silap, dia membuat kesalahan gitu. Kadang-kadang Nabi ni Rasul dan Nabi ni dia terkena kekurangan macam penyakit tadi lah. Dan lain daripada Nabi Ayub, contoh tu lah kisah Nabi Allah Daud, kisah Nabi Yaqub. Ni kisah Nabi Daud ni dia ada khilaf ni, setengah kata Nabi Sulaiman. Hak masalah dia apa nama tu, dia mengadili perempuan yang isteri orang tu. Situ macam ada sikit kesalahan Nabi Allah Sulaiman. Adakah itu salah? Itu nak kena takwil. Kita tak boleh pakai faham kata Nabi buat salah. Nabi buat salah. Maka tiada seperti barang yang dihikayat, yang diceritakan, yang masyhur pada orang yang jahil itu. Maka tiada harus kita i'tiqadkan seperti kata mereka itu. Seperti kata mereka itu, yakni segala yang jahil-jahil daripada mu'arriqin dan mufassirin tadi, adalah bala pada Nabi Ayub itu. Apa dia? Kudis, cacar, jua, bukan puru besar. Maka tiada harus kita i'tiqad, kita berpegang, kita yakin seperti kata mereka itu, ahli-ahli yang jahil daripada puak-puak sejarah dan puak-puak yang menafsirkan Quran dan hadis yang tidak punya alat ni. Adalah bala pada Nabi Ayub itu kudis, cacar, jua. Mana dia naik jenis hayam melembung gitu ya. Bukan puru besar, bukan penyakit puru tu. Ini dulu-dulu adalah penyakit tu ni, penyakit puru. Dia apa panggil, dia isi dia naik, dia jadi kudir tu, sehingga tak boleh hilang. Bukan macam tu. Dan Nabi Yaqub itu bukan buta sebenarnya, hanya berselaput air matanya sebab lama berteriak jua. Lama menangis, duk menangis. Bila teringat menangis ada Nabi Yusuf alaihissalam. Sebab apa? Sebab Nabi Yaqub tahu Yusuf ni adalah Nabi. Pasal itulah, pasal Nabi Ayub, Nabi Yusuf cerita kata dia mimpi 12 bintang. Tu Nabi Yaqub ni tahu kata anak dia ni bakal menjadi rasul dan nabi. Jadi dia sayang lah. Dan Nabi Syuaib itu demikian jua. Dan Nabi Syuaib itu demikian juga. Oh, kalau mengikut sini makna Nabi Syuaib ni pun selaput mata juga. Selaput mata juga. Nabi Syuaib ni pak mentua bagi Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Kerana anak Nabi Syuaib ni berkahwin dengan Nabi Musa. Nama dia Sapura. Dia dua beradik itu.
duk tunggu apa nama ni, telaga untuk nak bagi minum ayak kambing Nabi Syuaib ni. Duk tunggu orang dia bagi minum, dia orang duk tunggu. Pasal apa? Duk tunggu 40 orang pemuda nak angkat tudung telaga tadi yang daripada batu untuk bagi minum apa nama ni, apa kambing-kambing ayah dia Nabi Syuaib. Jadi salah seorang daripada 2 orang anak tu nama Sapura. Jadi Nabi Musa ni bila dia keluar daripada Mesir, dia tersesat di padang teh di dekat Bukit Turusaina tu nak menuju ke Palestin. Nah, tiba-tiba berjumpa dengan orang duk bagi minum apa nama ni, kambing. Lepas tu dia tertengok 2 orang perempuan ni duk tunggu. Orang pakat balik habis, dia pun duk tunggu. Jadi Nabi Musa tanya, tunggu apa? Kami sedang tunggu 40 orang pemuda tolong angkat ni. Nabi Musa kata, tak usah tunggulah, malam ni. Tak apalah, dia tolong angkat. Tu Nabi Musa ni mana riang dia, tenaga dia 40 orang pemuda. Nabi Musa pun angkat penudung telaga tu bagi minum. Bagi kambing minum semua balik. Jadi dia orang ni heran, siapa dia orang ni? Tenaga dia seorang, tenaga 40 orang duk dia seorang. Hak ni lah dia buat doa. Tak tahu dia ambil di mana tu. Gagah Ali Gagah Musa. Gagah Ali Gagah Musa. 40 orang tenaga duk di Nabi Musa seorang ni, angkat naik. Ya. Lepas tu apa nama ni, dia orang balik jumpa dengan Nabi Syuaib, cerita ada seorang pemuda mari daripada Mesir, bumi Kinanah, dia orang tolong angkat bagi minum ni. Sebab apa? Pemuda yang nak dikirim oleh Nabi Syuaib tak sampai lagi, tiba-tiba dia orang balik. Jadi dia pelik, siapa angkat ni? Lepas tu Nabi Syuaib dengar cerita dia orang, dia kata panggil mari di rumah. Bila panggil mari, tahu ini Nabi Allah. Akhir sekali Nabi Syuaib bagi kambing supaya Nabi Musa ni belah. Bagi kambing belah ke bukit ternak. Tapi bila belah mari ni, rimau keluar daripada bukit makan kambing. Jadi Nabi Musa tak boleh nak buat macam mana cerita ni. Sekok sehari, sekok dia makan, 2 ekor. Balik ceritakan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib kata, nah ambil tungkat ni. Tungkat ni tungkat Nabi Adam AS. Nabi Syuaib simpan. Dia kata ambil tungkat ni, pergi pacak tempat kambing duk makan. Pacak, rimau keluar. Bila tengok tungkat tu lari. Tengok tungkat lari. Tu Nabi Syuaib ni. Jadi anak Nabi Syuaib ni kahwin Nabi Musa AS. Jadi cerita Nabi Syuaib saya tak ingat juga apa dia penyakit dia. Tapi dia kata yang demikian itu. Mana seperti mana kisah Nabi Yaqub jugalah. Nabi Yaqub. Ada kisah dia, tengok sejarah. Tengok apa namanya, kisah-kisah Nabi. Dan Nabi Syuaib itu demikian jua. Kalau ikut sini mana demikian jua, apa makna? Berselaput air mata, bukan buta dah. Atau dikata buta itu kemudian daripada menyampaikan risalah kepada mereka itu, maka tidak mengapa. Ini takwil. Kalau kita nak kata buta juga terkena pada dia orang penyakit ni, selepas daripada dia menyampaikan risalah. Selepas menyampaikan risalah, tak kisah, tak apa lah. Mana dia kena penyakit, dia kena buta tadi ni, bukan masa dalam menyampaikan risalah. Gitu. Apa lepas? Ataupun tidak buta, hanya selaput saja. Dia kata jangan kita berpegang dengan puak-puak jahil yang mendakwa rasul-rasul ni terkena penyakit-penyakit yang membawa kekurangan. Pasal apa? Kalau kita pengaruh situ, kita akan meremehkan rasul-rasul. Allah rasul macam kita juga lah. Rasul yang macam kita juga, kemungkinan dia buat silap. Pasal mata dia buta. Dia tak nampak surat ke, dia tak kenal orang ke, jadi bercakap dalam keadaan dia apa nama ni, bercakap dalam keadaan dia tidak ada bahan, tidak ada dalil. Situ tempat nak rosak akidah kita. Jadi Rasul ni sama dengan kita. Kalau gitu bila Rasul sama kita, dia pun buta macam kita, dia terkena penyakit berat macam kita. Kalau gitu ajaran dia ni boleh terima, boleh tolak lah. Tu tempat nak rosak kita. Tapi tak, Rasul-Rasul ni tidak terkena, walaupun dia orang ni harus bersifat dengan sifat-sifat kemanusiaan,
tapi tidak terkena sifat-sifat yang menjatuh martabat mereka itu, tak kena. Apatah lagi kita nak kata rasul-rasul ni mungkin janji. Oh, tak boleh lah. Rasul-rasul ni biasa mohong juga. Mohong sifat kekurangan tu. Mana boleh? Orang ni mengaji kat Usuluddin ni bercakap begitu ni. Bahaya bercakap begitu tu. Habis. Adapun yang tidak membawa kepada kekurangan bagi manusia, maka tidak cedera pada hak mereka itu, pada zat mereka itu segala rasul. Mana kalau kekurangan juga tapi tak membawa kepada kekurangan tidak membawa kepada kekurangan bagi manusia. Adapun yang tidak membawa kepada kekurangan bagi manusia, mana sifat-sifat kemanusiaan tapi tak membawa kepada kekurangan bagi mereka itu, maka tidak cedera pada zat mereka itu, tak apa. Sakit biasa demam ni, itu tidak kekurangan. Pada lagi berkahwin tidak kekurangan, makan minum tidak kekurangan, itu sifat manusia. Nescaya harus pada mereka itu. Nescaya harus pada mereka itu. Yang ini boleh terkena. Kerana dia orang ni manusia. Al-a'radul bashariyah. Kita dah bahas dah Arab tu. Bashariyah. A'radul bashariyah. Jadi makan, minum, tidur, demam. Biasa apa? Tapi demam sehingga melilau jadi sasau dah. Dia jadi sasau dah. Faham kau orang sini kata sasau ni? Sasau ni sekali-sekali sihat, sekali-sekali tak sihat. Sekali-sekali ingat, sekali tak ingat. Dia sasau ni adik-beradik gila juga. Tapi tak gila semua, sasau. Sasau. Dia orang sasau ni tak boleh pegang. Orang sasau tak boleh pegang. Hari ni bercakap lagu ni, esok bercakap lagu ni. Dia bercakap jadi tak menentu tu. Tu sasau tu. Pasal sasau ni semua orang Melayu faham dia sasau ni. Dia adik-beradik gila, tapi tak gila sangat. Itu Nabi tak bersifat. Dan demikian lagi tidak cedera. Tidak cedera, yakni tidak cedera pangkat Rasul mereka itu, Nabi mereka itu. Cedera, dipenjarakan mereka itu. Dipenjarakan. Tangkap, dipenjarakan. Adakah jatuh martabat kerasulan? Tidak. Dan dibunuhkan akan dia, akan Rasul. Ini orang panggil sifat-sifat kekurangan. Dijatuh hukum bunuh. Dibunuh macam Nabi Zakaria ke Yahya, yang dibelah pokok tulung dia. Pokok tu buka batang tu. Nabi Zakaria masuk dalam batang pokok tu, tutup. Nabi duduk dalam batang. Tapi ya Allah mentakdirkan nak jadi peristiwa ni. Serban dia tersangkut. Tak masuk, tak habis. Nampak serban. Dia buat Yahudi cari-cari. Nabi Zakaria masuk dalam pokok. Pergi cari gaji pokok tu. Belah dua. Jadi Nabi Zakaria AS dibunuh, badan terbelah dua. Adakah kekurangan? Tidak kekurangan. Duk jadi martabat Rasul situlah. Ni puak Yahudi ni Allah. Dia bunuh Rasul-Rasul ni biasa. Bunuh Rasul-Rasul biasa. Nabi Isa tak dan dia orang nak bunuh. Allah selamat naik ke langit, angkat naik ke langit. Yang kena bunuh tu kawan rapat dia, 10 orang Al-Hawariyin, yang Tuhan serupa muka macam muka Nabi Isa. Bukan Nabi Isa dah. Dan dikeji-keji akan dia. Seperti Nabi kita Nabi Muhammad ni, orang keji dia. Orang keji dia, buat huduh kat dia. Masa dia semayang depan Kaabah, mula-mula awal Islam tu, Abu Jahal ke Abu Lahab suruh orang letak perut unta yang busuk tu atas serban, atas kepala Nabi ketika Nabi sujud. Allah. Adakah kekurangan? Tidak kekurangan.
Gitu. Dan diracunkan akan dia. Nabi kita ni diracun. Tapi dan dia dah makan tak? Ada satu peristiwa dia sempat makan makanan yang diracun. Ada peristiwa tak sempat makan sebab daging tu bercakap. Daging yang racun tu bercakap, jangan makan ya Rasulullah. Di aku ni ada racun. Puak Yahudi letak racun Nabi. Ni biasalah dalam perjuangan Islam ni, benda-benda ni musuh Islam guna ni. Guna racun, dia guna penjara, apa dia guna alat untuk membunuh. Itu biasalah. Ini orang panggil jalan-jalan dakwah ni dipenuhi dengan ranjau dan duri. Biasa tu. Dan seperti makan itu berkahwin dengan perempuan yang halal bagi mereka itu. Tak apa harus. Kerana Rasul-Rasul ni manusia. Dia bersifat dengan sifat kemanusiaan. Mana naluri dia tadi nak kepada teman perempuan. Jadi kalau dia berkahwin tak ada masalah lah. Tapi berkahwin dengan perempuan yang halal, mana yang dia angkat nikah, gitu, ijab kabul semua sekali. Dan adalah Nabi SAW memakan ia akan daging. Ini masalah makan ni. Nabi makan daging. Dan kasih ia Nabi akan dia akan daging tadi. Dia suka. Kasih orang suka. Dia suka makan daging. Tapi kita hari ni daging tak boleh makan banyak. Dia main kat tu. Pasal apa? Daging ni elok. Cuma cara kita masak tu memang tak kena. Kita daging tadi ni campur dengan lemak sekali. Ini masalah. Campur dengan lemak, lepas tu apa nama ni, tuang santan masuk pekat tu. Santan tak campur ayam tu, guru-guru masuk tu. Tapi ada hari pula dia kata, ada teori pula mengatakan santan ni tak apa pula dah. Jadi kita pening kepala, semua kata boleh, semua tak boleh. Tapi terimpun di sana lemak-lemak. Lemak-lemak. Kalau kita Nabi kata dia suka makan daging ni, daging saja. Buang lemak-lemak tu. Lepas tu Rasul-Rasul Nabi ni dia tak goreng macam kita. Dia bakar. Tapi bakar dia bukan macam bakar sate kita sampai hangus. Jadi haram pula, makan haram tu tak boleh. Ataupun dia rebus. Arab ni memang gitu. Memang dia bakar, memang dia rebus. Dia tak goreng macam kita ni. Gitu. Ayam pun dia bakar. Dia pun rebus. Orang Palestin daging dia rebus. Tu makanan dengan nasi, dia panggil mansaf. Mansaf ni nasi, daging rebus sekali. Bubuh nasi, bubuh daging, bubuh minyak zaitun, bubuh gobis, bubuh terung dalam periuk tu, masak naik sekali. Tu kena belajar kat orang Palestin lah. Kalau kita buat tak jadi, buat dia jadi lembek, dia jadi tak tahu hala gitu. Depa bubuh minyak zaitun. Dia tak bubuh ayam. Arab ni dia tak masak dengan ayam. Dia tengok kita masak nasi, dia pelik, dia kata orang Asia ni makan nasi dengan ayam gitu. Tuang ayam curang masak gitu. Dia ada. Dia bubuh minyak zaitun, dia bubuh terung, dia bubuh apa nama ni gobis, dia bubuh daging. Sekali naik. Sedaplah. Tapi tak boleh makan hari-hari juga. Kalau makan hari ni bengang kepala atau hala tu. Walaupun minyak zaitun ni dia tak membahaya minyak zaitun ni. Ya, itu bagus. Dia orang makan seminggu sekali, 3 hari sekali saja. Lain tu nak makan nasi lah. Ni apa nama roti. Hari-hari makan roti. Nasi ni tukar-tukar berimpun, adik-beradik tu buat nasi. Ya, kalau hari-hari lalu tu berat lah. Minyak zaitun. Dia tuang gedeguk punya tu. Itu mansah, nak mansah. Mansah ni dia masak macam-macam masak. Ada setengah dia masak nasi dengan minyak saja. Dengan apa ni, dengan apa tu, dengan sayur-sayur aja. Daging dia rebus. Lepas tu dia makan dengan kuah tu, kuah apa ni, susu masam. Susu masam tu dia buat kuah. Ada lah campuran dia, sedap. Itu orang belah Palestin. Kalau orang sebelah hampir dengan Saudi ni, dia kabsah. Kabsah macam nasi goreng kita tu. Dia merah nasi dia. Daging-daging merah tu kabsah tu.
Dia makanan Arab ni, dia semua campur dengan minyak zaitun. Lepas tu susu. Saya biasa pergi berkawan dengan anak Arab ni, dia ajak pergi rumah dia. Kebetulan ayah dia ni tokey barang Samsung daripada Jepun, mana? Korea Jepun. Kedai besar. Dia ajak pergi. Pagi ni makan segala macam apa nama ni, cicah dengan roti ni daripada minyak zaitun, madu dengan susu. Ada samnah, ada jumnah, ada halim, ada macam-macam nama. Dia orang makan. Ya. Dan memakan ia akan ayam. Ayam. Rasul suka makan ayam. Makan ayam. Gitu. Tapi bukan ayam yang perap sampai sebulan seminggu duduk kedai Aceh tu, bukan. Kita hak lebam apa nama ni, sayap tu. Kejam duduk kejam dalam peti ais dekat 2 minggu tu kita makan. Oh, berat tu. Hak tu kalau keluar daripada ais, mana letak dalam sari ulat gedeguk dalam tu. Ulat dah ada dah. Ya, kita simpan dalam peti ais tu. Bahaya tu. Ni tak ayam segar ni. Macam kita balik kampung tu kan, tangkap tu sembelih tu daging panas. Tu. Ya. Dan kasih ia memakan halwa. Halwa ni benda-benda manis. Panggil halwa. Ni kalau belah Arab, belah Pakistan, kalau halwa tengoklah dalam cermin dia jual tu. Ada yang color putih, ada yang color merah, ada macam-macam tu kan. Dia makan. Orang panggil untuk basuh mulut, dia makan basuh mulut. Bila dia makan roti, makan apa, habis minum teh tu, dia makan lah sikit benda tu. Gitu. Kadang-kadang dia campur dengan kacang fisio tu. Susu, kacang campur sekali. Dia belah 4 segi dalam cermin kita tengok. Ambil. Halwa. Macam-macam lah. Nabi suka makan benda-benda manis. Mana kalau kita sini, mana dia? Kita sini serawa lah kot. Serawa labu. Kalau orang belah Kelantan ni serawa labu tu. Tapi manis sangat Kelantan tu. Manis sangat. Dia makan, selepas pada makan tu orang panggil untuk basuh mulut. Makan kita ya. Dan manisan madu. Nabi tak guna gula. Gula ni bahaya. Dia benda manis ni madu. Dia campur dalam air, minum madu. Nabi. Dan suka ia meminum air tawar. Air tawar biasa ni. Kalau kita ni mineral lah, ni lah. Banyakkan air ni. Minum. Kita teh tarik. Sudah. Jumpa kawan teh tarik, di rumah teh tarik, petang teh tarik, pagi teh tarik. Tarik. Pasal berbuih mulut gelas. 1 inci. Kalau tak 1 inci berbuih, tak boleh minum. Gitu. Teh tarik. Teh tarik tu campur dengan apa? Susu apa tu? Susu manis kan? Allah. Susu manis. Saya ada India dulu. Duk rapat dengan dia. Tapi saya terkilan sampai gelar ni. Tak sempat nak ajak dia masuk Islam. Tapi mulut dia selalu Allah, Allah. Kalau pagi jumpa Mansur, apa susah hati? Allah ada. Oh sudah. Gitu. Jadi saya tanya dia, masa saya jumpa dia kaki dua-dua dah potong. Duduk atas kursi. Saya kata pasal apa? Dia boleh potong. Dia kata Mansur, kalau mau hilang 2 kaki, itu Coca-Cola yang botol besar tu. Minum 6 bulan. Hari-hari minum, sehari sebotol besar tu bagi cukup 6 bulan. Kaki boleh hilang dua-dua. Dia kata dia ni pasti hilang kaki pasal itu. Ayam Coca-Cola. Dah kau gedeguk. Dah kau gedeguk. Sehari sebotol. Tu. Ni Rasulullah ni air tawar. Biasa ni. Cuma dia mari pula teori terbaru ni pula. Saya pun tak tahu, tak tanya. Dia orang kata kalau malam tak boleh minum sangat. Dia beban buah pinggang. Kalau malam makna nak kena ayak suam. Ayak tawar ni kita suam makan ayak dia, kita minum sebelah malam. Bagus tu. Kita minum banyak sebelah malam. Tapi katanya saya tak tahulah. Dia orang cerita kalau ayak sejuk sangat ni dia memberat buah pinggang. Bahaya juga. Makna bagi suam sikit ayak tu minum. Tapi dalam kitab ni kata apa? Ayak tawar.
Bukan ayak tawak hak depa buat ubat kat kampung tu, buat ayak tawak sikit. Bukan tu dah. Ayak tak campur apa ni? Ayak bersih lah. Ayak bersih. Ni semua Rasulullah minum ni. Ini tak jadi pelik. Sebab ini orang panggil a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Kena minum, kena makan. Dia kalau jumpa saya duk minum kok gerai, tak kisahlah, jangan kata apa ustaz ni mengajar kami duk minum kok gerai. Biasalah. Tak sat pun saya turun minum situ. Dah maghrib lambat ni pergi minum dulu. Kena apa nama melo nipis kan. Bagi kemas perut sikit baru sedap mengajar kan. Kita biasalah, jangan kata apa ustaz ni pelik ni, tok guru ni masuk makan dalam kedai Tom Yam sekali tengok. Biasalah kita makan minum ni. Cuma minum arak tak boleh lah. Saya ucap terima kasih atas rahmat Allah tadi. Saya nak bayar, kawan saya nak bayar. Dia kata ada orang bayar. Saya tak tahu siapa bayar. Tapi ada satu orang duk senyum kat saya lalu tepi. Keluar. Alhamdulillah. Lagi sejuk. Ni sini. Ayak tawak lagi sejuk. Ayak sejuk lah. Bukan ayak peram masuk dalam peti air tu bukan. Ayak sejuk. Ayak ni tak panas dengan api ni. Minum. Hak ni pun doktor pun bagi tahu tu mana kena minum banyak ayak ni. Ayak mana banyak minum. Dan benci yang meminum air panas. Air panas. Mana dia? Baru angkat daripada dapur tadi ni. Nak kena pegang dengan apa kolej kita tu. Nak kena pegang dengan kain. Hak tu kita buh masuk dalam gelas, geruk tak boleh tu. Bagi dia sejuk sikit, suam dia panggil. Suam sikit, minum. Jangan minum air panas tu. Sebab ada orang setengah orang dia suka minum air panas tu. Dia suka lagu tu. Kalau tak jadi lagu tu dia akhir ketagih, dia bertagih. Kena ayak panas betul-betul. Akhir sekali jadi ngilu gigi. Ngilu tu. Sebab terlampau panas. Karena memberi penyakit akan ma'idah. Lagi pula tidak puas. Ma'idah ni usus besar. Usus besar jadi masalah. Kalau kita terlampau minum air panas ni, akhir sekali usus besar ni jadi masalah. Ini kena tanya doktor ni. Dia orang tahu. Dan tidak puas. Memang minum air panas ni dia tak puas. Tapi kalau minum air biasa ni puas. Cukup. Puas ni mana? Hilang dahaga. Dan adalah dipecah-pecahkannya tamar dalam air sejuk, kemudian diminumnya akan air itu supaya lekas hancur makanan yang dimakannya. Itu. Jadi kurma ni ada banyak macam. Ada kurma yang hak lembek tu lah kita nak makan itu. Ada satu ni kurma ni kerah. Tu dia panggil apa tu? Saya lupa dah. Yang tu bagus tu. Yang tu bagus. Ambil 7 biji, buah masuk dalam gelas, berbuah ayak, tahap 1 malam. Buat malam macam ni, pansya kita buat, minum subuh sekali lagi. Minum subuh. Bila subuh mari ni, dia lembut, boleh perancok. Katanya, kalau siapa-siapa yang amal begini ni, ingatan dia kuat. Tapi kurma yang kerah tu, yang kurma tu kalau tak berbuah ayak, tak boleh makan. Kerah macam batu. Tapi buah ayak dia kembar, dia jadi lembut. Bukan kurma biasa ni, memang lembut dah. Dan dimakannya daging kuda. Rasulullah makan daging kuda dalam safar. Safar mana? Dalam perjalanan. Dia melancung. Kalau kita istilahnya melancung, dia makan daging kuda. Jadi kemungkinan daging kuda ni dia memberi kekuatan. Tapi kalau daging unta, yang ni duk kena nak berkahwin daging unta. Jangan melawak main. Saya pengalaman tengok
Ni pelajar-pelajar Malaysia ni yang duduk di Arab, kalau duk pergi beli daging unta, balik mai sekilo tak apa hari surat dah hantar berapa nak kahwin. Sampai mak ayah tulis kata, mengaji dulu. Hantar surat. Dia balas pula, nak kahwin. Mengaji dulu, nak kahwin. Daging unta ni dia panas tak? Panas. Ni dah daging kuda. Kalau kata di sini ni, isyarat kata kuda ni boleh makan daging dia. Dalam kitab Matla'il Badrin dan Babul At'imah, dia sebut kuda ni binatang yang halal dimakan. Kata dimakan. InsyaAllah masuk dah. Dan dalam hadir, yang ni ketika tak musafir, duduk di rumah nak makan daging kuda. Yang ni dalam negeri, dia tak keluar negeri. Dalam negeri pun sama juga. Dia nak pergi melancong luar negeri pun sama juga. Dan daging arnab, ni binatang-binatang yang Nabi suka. Daging arnab. Lepas tu dia pun buat kajian. Daging arnab ni kolesterol dia tak tinggi. Bagus makan daging arnab. Tapi saya kalau tengok ke arnab sendiri tu, saya tak boleh makan. Pasal saya duduk teringat kucing. Tapi kalau dia sembelih apa semua, buang apa nama kulit apa semua, bulu buang, lepas tu goreng, letak tu, jangan sebut daging arnab, boleh makan. Gitu. Tapi ini Rasulullah suka daging arnab. Rasulullah tak sebut kata kolesterol ni rendah, tak. Tapi bila orang kaji betul, hak Nabi suka tu memang ada kelebihan. Dan daging burung yang dibawa oleh orang kepadanya, tiada ia Rasulullah memburu akan dia sendiri dah. Orang bagi daging burung. Daging burung ni. Kalau kita sini burung puyuh lah, mahal burung puyuh tu. Sekong orang. Dengan burung puyuh tu kan. Itu Rasulullah suka tu. Dan kasih diburukan orang baginya. Rasulullah suka. Kalau orang buru bagi kat dia, dia suka. Dia tak tolak. Ni daging burung ni. Dan didatangkan akan dia baginya. Orang mari. Pergi buru, lepas tu orang bagi kat dia. Maka dimakannya. Rasulullah tak tolak. Makna ini makanan binatang yang Rasulullah suka. Habis. Dan Nabi SAW apabila makan ia akan daging. Makan ia akan daging, tiada tanduk kepalanya kepadanya. Apa dia? Rasulullah tak makan kepala. Dia ambil daging betul-betul. Dan dia tak ambil perkakas dalam. Benar tak ambil. Hari ini Arab pun sama juga. Budaya Arab ni, dia tak makan benda dalam. Dia ambil daging dengan tulang aja. Dia ambil daging saja. Tulang pun dia buang. Dia krisik ambil daging, tulang dia buang. Pok-pok kita tengok tulang, elok lagi, ada isi lagi ambil. Dia tak jual. Arab. Tapi hari ini dia jual dah. Dia kena duit Arab. Dia jual. Apa nama ni, perut dalam pun dia jual, tulang pun dia jual. Dia tahu orang Asia ni makan. Orang Malaysia, Singapura, Filipina makan, jual. Tapi orang dia tak makan. Orang dia ambil daging saja. Benda dalam tak makan juga. Perut apa semua. Gitu. Dia tak ambil kepala. Tetapi dia angkat kepada bukan. Silap. Adapun Nabi SAW apabila makan ia akan daging, tiada tundukkan kepala kepadanya. Silap. Hak tadi ni Arab memang macam tu. Mana dia ambil daging saja daripada binatang tadi. Perkakas dalam tak ambil. Tapi hari ni Arab ada juga yang makan dah. Sebab dia mengembara ke Malaysia, dia pergi ke Filipina, dia tengok orang sini makan, dia makan. Macam orang Mesir ni, Allah, dalam pasar dia ikan puyuh pun ada, ikan buang pun ada. Sebab itu pelajar Malaysia boleh duduk berbelah-belah tahun sana. So, semua ada. Kalau orang Kedah, ya Allah, ikan ruan besar. Sawah padi. Sawah padi dia macam Kedah tu. Cuma dia pakai jubah aja orang Arab. Dia duduk sulam padi pakai jubah. Gitu. Jubah besar tu. Ya. Ni Rasulullah dia makan daging, dia tak tunduk kepala. Dia angkat daging ke mulut. Dia tak tunduk je. Tapi dia angkatkan daging kepada mulutnya, kemudian digigitnya dengan giginya.
Dan makan ia akan roti dengan tamar. Roti dengan tamar. Dan makan roti dengan cuka. Ini makan Rasulullah di antaranya cuka. Ada cuka ni. Cuka ni bagus ni. Tapi katanya cuka saja tak boleh juga. Dia kena campur dengan makanan lain. Kalau cuka saja ni takut jadi masalah. Yang bagusnya, dia orang kata cuka sama madu. Dia jadi alkali. Bila masuk dalam madu jadi alkali. Dia tak jadi asid. Dan bersabda ia Nabi SAW, sebaik-baik lauk itu cuka. Dan memakan roti dengan lemak. Dan memakan roti dengan zaitun. Dan memakan roti diserta dadih. Dan makan roti syair dengan tidak dielakkan sekamnya, yakni kulitnya. Kena mati cakap tu lah. Nanti akan datang kita masuk insya-Allah. SOP kita insya-Allah kena mati. InsyaAllah akan datang kita akan tengok Nabi ni dia suka makan cuka dengan benda lain, antaranya dengan roti. Cuka roti. Kalau di Kedah ni dulu lah, sekarang ni saya tak tahu. Dulu ni cuka nipah. Apa-apa sayur ni masuk cuka nipah. Cuka nipah tu bagus, cuka nipah. Habis. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam pergaulan kita, percakapan kita, tindakan, makan minum kita sendiri insya-Allah. Marilah sama-sama kita sudahi dengan membaca tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزق لنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ادفع عنا يا الله كل بلاء ووباء وهم وغم وضيق ونقمة وفتنة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.